Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu. Pertamanya saya mohon maaf kerana saya betul-betul terlupa hari ini yang saya ada kuliah. Itu pun nasib baiklah. Kak Nolida bagi tahu, kata ustaz hari ni ada kuliah. Saya tadi ada bengkel jadi tak sempat. InsyaAllah kita nak sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih lagi menggunakan kita masih lagi berada pada kitabul ilm, kitab ilmu. InsyaAllah hari ini kita nak masuk pada bab yang baru, iaitu bab man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'a fihi hatta ya'rifahu. Bab sesiapa yang mendengar ilmu dan dia tidak memahaminya, lalu dia bertanya semula sehingga dia memahami, sehingga dia tahu apa yang dimaksudkan daripada ilmu tersebut. Baik. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan pada hadis yang ke-103 dalam sahih dia, kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala akhbarana Nafi' ibnu Umar qala haddatsani ibnu Abi Mulaikah anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta la ta'rifahu wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husiba 'udhib. Qalat Aisyah faqultu awalaysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama dhalika al-'ard walakin man nuqisha al-hisab yahlik. Inilah hadis yang ke-103 yang Al-Imam Al-Bukhari bawakan di dalam Kitabul Ilm, dalam bab sesiapa yang mendengar ilmu dan tidak memahaminya, maka perlu bertanya sehingga dia memahaminya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Nafi' bin Umar telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Abi Mulaikah telah menceritakan kepada saya, sesungguhnya Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata Ibn Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah ni anak murid kepada Aisyah. Dia kata Aisyah ni tidak mendengar sesuatu pun yang dia tidak tahu, melainkan dia akan bertanya semula sehingga dia faham. Anak murid Aisyah ni bagi tahu kepada kita tentang tabiat Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ni kata dia, kalau dia dengar satu-satu ilmu, kalau dia dengar satu-satu maklumat yang baru dia dengar dan dia tidak faham dengan betul, dia tak dapat nak grab, dia tak dapat nak memahaminya dengan sebenar-benar faham, melainkan dia akan tanya kepada orang tu sehingga dia faham betul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di depan Aisyah. Nabi kata man husiba 'udzib. Sesiapa yang dihisab, dia akan diazab. Nabi kata siapa saja yang dihisab akan diazab. Kemudian Aisyah bertanya. Aisyah dengar perkataan Nabi ni, Aisyah dengar ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ni, Aisyah ada rasa macam ragu ataupun ada keliru sikit. Maka Aisyah terus bertanya, faqultu awalaysa yaqulullah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah pernah bersabda di dalam Al-Quran dalam suratul Insyiqaq ayat 8, Allah Ta'ala kata mereka ini, yakni orang-orang yang baik ini, akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maksudnya mereka ni akan dihisab juga, tapi hisab mereka tu tak menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka pun.
Sebab Allah Ta'ala kata, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sesungguhnya mereka akan dihisap dengan hisap yang ringan, yang mudah. Kan? Maka Aisyah berkata, Nabi SAW menjawab, innama dhalikal ard. Itu sebenarnya hanya pembentangan. Walakin man nuqishal hisab yahlik. Yang dimaksudkan dengan hisab yasira dalam Quran tu, yang dimaksudkan dengan hisab yang ringan tu hanya pembentangan amalan, tanpa didetailkan satu persatu. Tetapi sesiapa yang didetailkan, dibincangkan satu persatu, diteliti satu persatu, maka dia akan binasa. Apa maksud Nabi ni tuan-tuan? Maksud Nabi yang pertama kita nak sebut, kita boleh ambil beberapa faedah daripada hadis ni. Yang pertama sekali, Nabi SAW nak bagi tahu kat kita, setiap daripada kita ni bila sampai ke negeri akhirat, amalan kita akan dihitung. Amalan kita akan dikoreksi. Bukan koreksi ni maksudnya nak dibetulkan, tak. Nak tengok kita ni mengaku ke tidak. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang keadaan di padang mahsyar. Setiap daripada manusia, amalannya akan disediakan di dalam buku catatan amal. Setiap daripada kita, kecuali mereka-mereka yang Allah Ta'ala kecualikan, yang Allah Ta'ala bebaskan daripada hisab dan azab, iaitulah 70,000 daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga tanpa hisab. Selain daripada itu, akan ada perhitungan, akan ada timbangan amal. Nabi nak bagi tahu apa? Setiap daripada kamu ni ada kebarangkalian untuk masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tapi itu hanya sebahagian. Ada kebarangkalian, tapi belum pasti. Yang pastinya apa? Yang pastinya setiap daripada kamu ni, amalannya akan dihitung, amalannya akan dipersembahkan. Nak bagi tahu apa? Nak suruh kita ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, nak suruh kita ni supaya beringat, supaya berhati-hati, supaya behave hidup dalam dunia ni. Jangan ingat dunia ni tempat untuk kita enjoy buat zalim kat orang. Jangan ingat dunia ni enjoy untuk buat maksiat kepada Tuhan. Kerana bila kamu sampai ke negeri akhirat, bila kamu sampai di padang mahsyar nanti, amalan kamu akan dihitung, amalan kamu akan ditimbang. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila ada perhitungan amalan, bila ada timbangan amalan, bila ada pembentangan amalan, bila ada hisab, sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan apa pada kita ni? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala saya cakap macam tu? Sebab sebelum kita lahir dalam dunia, Allah Ta'ala dah suruh dah malaikat untuk tulis amalan kita. Allah Ta'ala dah suruh dah malaikat untuk tulis rezeki kita. Allah Ta'ala dah suruh dah malaikat untuk tulis ajal kita bila. Allah Ta'ala dah suruh dah malaikat untuk tulis kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Seawal kita dalam perut mak kita lagi, Allah Ta'ala dah hantar malaikat. Summa yursalu ilaihil malak, kata Nabi dalam hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian dihantar pada janin itu bila sampai tempoh yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala hantar kepada malaikat, ya. Allah Ta'ala hantar kepada janin ni yang dalam perut tu untuk malaikat tulis. Hantar pada janin ni, malaikat tulis siap-siap. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat akan tiupkan roh dulu. Summa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat disuruh untuk tulis 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyan aw sa'id. Untuk ditulis ajalnya bila, untuk ditulis amalannya apa, untuk ditulis rezekinya banyak mana, untuk ditulis dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW pernah keluar kepada sahabat daripada rumah Nabi SAW. Nabi pernah bagi tahu, ni buku ni adalah buku
senarai ahli syurga, nama mereka, nama ayah mereka siap disebut dah, kata Nabi, semua, tak ada tinggal sikit pun. Yang di sini pula nama ahli neraka, nama mereka, nama ayah mereka, supaya tak tertukar, supaya tak keliru. Maksudnya setiap daripada kalangan insan, sebelum dia lahir ke muka dunia, Allah Ta'ala telah pun tahu sejak azali, dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Tuhan tahu dah. Tiba-tiba pergi ke padang mahsyar, Allah Ta'ala kata ada timbangan amal. Tak kepelik tu? Timbang ni untuk apa? Kita sebagai orang Islam yang percaya bahawasanya Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang mengetahui segala-galanya, adalah Tuhan yang alim, adalah Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang tidak tersembunyi sesuatu pun padanya, Tuhan yang tahu apa yang telah berlaku, Tuhan yang tahu apa yang akan berlaku, Tuhan yang tahu apa yang sedang berlaku. Tuhan tahu. Tetapi tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala kata, pergi padang mahsyar, ada mizan, ada timbangan. Nak timbang-timbang. Untuk apa timbang ni? Kita orang Islam tak boleh kata timbang ni untuk Tuhan tahu. Sebelum timbang Tuhan tak tahu. Siapa yang percaya benda ni, kufur dia. Kerana dia membataskan ilmu Tuhan. Sedangkan Tuhan Maha tahu. Sebelum lahir lagi, sebelum kita lahir, Tuhan dah tahu kita akan ke mana. Habis itu timbang untuk apa? Timbang bukan untuk Tuhan, timbang untuk kita. Pasal apa timbang untuk kita? Kerana kerajaan Tuhan ni tuan-tuan, pengadilan Tuhan ni bukan saja adil semata-mata, adil dan dalam masa yang sama dilihat adil. Sebab tu kalau kita baca hadis Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala ada pilih satu orang lelaki daripada kalangan umat Nabi SAW. Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati alal khalaiq yawmal qiyamah. Allah Ta'ala akan pilih satu orang lelaki daripada kalangan umat Nabi dan akan diletakkan di hadapan setiap makhluk. Fayanshuru alaihi 99 sijillah. Lalu Allah Ta'ala bentangkan pada dia 99 buku besar. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap daripada buku tu, luah dia seluah mata memandang. Luah dia seluah mata memandang. Dalam tu semua dosa. Jahat orang ni dalam dunia ni. Tuhan kata apa? Atunkiru min hadha syai'a adhalamaka katabatil hafizun. Adakah kamu nak bantah perkara ini? Ada nak bantah benda-benda dalam ni? Adakah penulis catatan amal daripada kalangan malaikat yang aku suruh mereka tulis amalan kamu ini telah melakukan kezaliman pada kamu? Tuan-tuan, Tuhan tanya ni bukan untuk Tuhan tahu. Tuhan tahu dah. Malaikatnya amanah, tidak zalim pada orang. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak berlaku derhaka pada Allah atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan mereka. Mereka buat. Mereka laksanakan apa yang mereka diperintahkan. Mereka, Allah Ta'ala tahu dah mereka memang tak khianat. Tapi Allah Ta'ala tetap tanya kepada manusia. Untuk apa? Beri ruang kepada manusia untuk memberikan keuzuran. Afalaka uzur? Kamu ada uzur tak? Kerana mahkamah Allah memberikan ruang kepada manusia untuk berhujah, memberikan ruang kepada manusia untuk berbahas, memberikan ruang kepada manusia untuk menyatakan keuzuran, supaya kalau Allah seksa mereka, supaya apabila kalau Allah masukkan mereka ke dalam neraka, mereka tak rasa Allah zalimi mereka. Sebaliknya mereka rasa mereka apabila masuk aja dalam neraka, mereka masuk memang disebabkan oleh kerana mereka itu yang zalim. Mereka itu yang jahat. Bukan Allah Ta'ala tak bagi ruang, bukan Allah Ta'ala tak bagi peluang. Tak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang telah diletakkan di dalam yang telah diletakkan di tebing neraka, yang letakkan di neraka,
mereka sendiri akan kata mereka zalim. Mereka sendiri akan menyesal tentang perbuatan mereka dan mereka nak kembali ke dunia. Tak ada pun ayat kata orang-orang yang dicampak masuk dalam neraka mereka kata Allah tak berlaku adil pada mereka, Allah tak beri ruang pada mereka, tidak. Sedangkan mereka akan kata mereka nak kembali semula sebab nak ambil peluang yang sama. Sebab dulu menyesal tak ambil peluang tu, Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang dah. Dia orang je yang degil. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala kata apa? Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau kamu melihat mereka wahai Muhammad, ya, kalau kamu melihat mereka wahai Muhammad ketika mereka itu didirikan, diletakkan di tebing neraka, di tepi neraka, dan mereka tengok azab neraka, mereka kata apa? Ya laitana, alangkah baiknya, nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan dan kami tidak melakukan pendustaan terhadap ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang yang beriman. Salahnya bukan salah Tuhan, salahnya salah kami, kata mereka, kerana kami yang mendustakan ayat Tuhan, kami yang tidak beramal dengan amalan yang saleh. Jadi Allah Azza wa Jalla bila menimbang amalan manusia, Allah nak menunjukkan kepada kita tentang keadilan Allah yang betul-betul adil dan dirasakan adil. Kerana ada juga adil, tapi orang tak puas hati sebab dia kata dia tak bagi peluang kat saya. Jadi mahkamah Allah memberi ruang dan peluang untuk orang nyatakan hujah. Apa hujah kamu? Apa uzur kamu? Ada benda nak bantah tak? Sila bantah. Timbang betul-betul. Supaya tidak ada ruang untuk orang kata Allah telah menzalimi mana-mana makhluknya di akhirat nanti. Tak ada. Hari akhirat adanya timbangan, adanya hisab untuk membuktikan keadilan Tuhan, supaya keadilan itu dirasa oleh makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Allah Ta'ala menyediakan ruang untuk diadili manusia ini di padang mahsyar dengan amalan-amalan, yang mereka telah lakukan di dalam dunia, di antara sebabnya adalah kerana Allah nak menunjukkan rahmat dia kepada sebahagian manusia, terutamanya orang Islam lah. Kenapa? Rahmat Allah Ta'ala ni begitu luas. Ya, rahmat Allah ni luas betul. Allah menciptakan rahmat di sisi makhluk. Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah ciptakan rahmat ni untuk manusia, untuk makhluk, bukan manusia saja, makhluk. Untuk makhluk Allah Ta'ala cipta 100 juzuk rahmat. Bukan rahmat Allah. Rahmat Allah tu sifat yang qadim. Sifat Allah bersifat rahmat. Tapi sifat rahmat kita ni Allah Ta'ala cipta. Sifat rahmat yang ada sesama makhluk ni Allah cipta. Nabi kata Allah cipta rahmat ni 100 juzuk. 99 Allah Ta'ala simpan kat dia untuk kita dapat di akhirat. Sesama kita akan berkasih sayang sama kita. Yang satu bahagian tu kita kongsi dalam dunia ramai-ramai. Yang kita kongsi dalam dunia ni, tuan-tuan, kalau orang tanya kita, sayang tak kat anak? Oh sayang. Sayang tak kat isteri? Oh sayang. Sayang tak dekat mak? Oh sayang. Sayang tak dekat ayah? Oh sayang. Sayang kat adik-beradik? Oh sayang. Yang kita sayang ni, kita semua sayang-sayang ni, sayang-sayang kita ni 100, daripada 100 juzuk yang Allah Ta'ala cipta, baru pakai 1 juzuk. Bayangkan rahmat Allah yang ada pada Allah yang bukan makhluk tu bagaimana? Rahmat Allah lebih luas daripada itu. Dalam dunia kita hidup dengan rahmat Allah. Macam mana kita lalai, macam mana kita lupa pada Tuhan, macam mana kita leka, macam mana malasnya kita dalam nak beribadat, Tuhan memberikan nikmat kepada kita dalam dunia tak setara pun dengan apa yang kita buat untuk dia. Belum lagi sampai ke akhirat. Kita buat ibadat, kita tahu ibadat kita tak khusyuk mana pun. Kita tahu ibadat kita tak banyak mana pun. Nabi SAW manusia yang maksum. Nabi solat sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki juga. Tapi bukan bengkak kaki sebab salat. Kita bengkak kaki sebab tawaf dekat shopping mall. Kan? Ini bukan nak sindir, tapi nak bagi tahu sama-sama kita buat benda yang sama. Tapi bila kita minta dekat Allah Azza wa Jalla di dalam doa, kita akan rasa Allah Ta'ala memang nak bagi kat kita.
Allah, kita yakin Allah Ta'ala akan beri. Kenapa? Kerana kita tahu Allah Ta'ala bersifat rahmat. Allah Ta'ala bersifat rahim kepada hamba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila sampai ke negeri akhirat, Allah Ta'ala berikan timbangan supaya Allah Ta'ala dapat menunjukkan selain daripada keadilannya kepada kita, Allah nak tunjukkan rahmat. Kenapa rahmat? Kerana bila timbang amalan, ya, apabila kita menimbang amalan itu Allah Ta'ala akan jadikan amalan yang baik itu, Allah Ta'ala akan jadikan ia berganda. Allah Ta'ala kata, Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Kan? Setiap daripada, orang kata apa? Setiap daripada satu kebajikan yang dilakukan oleh manusia akan diganda 10. Kita solat tu gandaannya, pahalanya berganda. Tapi dosa yang kita buat, dia tak berganda. Satu dosa, satulah yang ditulis. Satu pahala akan diganda 10. Itu paling minima. Boleh pergi lebih lagi. Boleh pergi lebih lagi. Dan satu pahala yang kita buat, pahala tu berganda, dan dosa kecil yang dilakukan sebelum itu akan dipadam. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Ara'aitum law kana ala babi ahadikum nahrun jarun ghamrun fayaghtasilu minhu 5 marrat fahal yabqa min daranihi shay? Apa pandangan kamu kalau di depan pintu rumah kamu ni ada sungai yang deras mengalir dan dia mandi di situ 5 kali sehari, adakah akan lekat kotoran di badan dia? Para sahabat kata, tidak akan lekat lah ya Rasulullah, dah 5 kali mandi. Nabi kata, dzalika mathalus salawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Itulah perumpamaan salat 5 waktu yang mana ia mengampunkan dosa. Dosa-dosa kecil. Inijtunibatil kabair dalam hadis riwayat Muslim. Selagi mana dia meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil yang dia buat, dosa kecil ni akan gugur dengan ibadat-ibadat yang dia lakukan. Kalau kita ambil wuduk sekalipun, dosa-dosa kecil akan gugur daripada anggota wuduk kita, sehingga dosa itu gugur daripada celah-celah kuku kita. Allah nak menunjukkan rahmat. Jadi bila ditimbang amalan, kita akan nampak dosa yang ni bila kita buat, dia tak ganda. Pahala yang ni kita buat, Allah Ta'ala gandakan. Kita akan tambah bersyukur kepada Allah. Dan apabila satu orang ditimbang amalannya, bila timbang amalan berat belah baik, tuan-tuan, dia masuk mana? Dia masuk ke mana? Dia masuk ke syurga, tuan-tuan. Apa jadi dengan dosa dia? Allah Ta'ala ampun dosa dia. So kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, rahmatnya Engkau pada aku. Dosa-dosa yang aku buat yang masih kekal di atas timbangan, tapi oleh kerana dosa tu sikit dan dosa tu tidak menandingi pahala yang aku buat, Engkau ampunkan dosa aku dan Engkau masukkan aku ke dalam syurga selama-lamanya. Kita akan rasa bersyukur. Sebab tu ditimbang tu. Tapi kalau satu orang dia banyak dosa, timbang-timbang amalan dia, banyak dosa, dosa berat lagi pada pahala. Dia ada tauhid, dia orang yang beriman, dia masuk ke dalam neraka. Masuk sampai bila? Bukan masuk selama-lamanya. Yang masuk neraka selama-lamanya tak keluar-keluar ni orang kafir dia, tuan-tuan. Orang yang ada iman dalam jiwa, walaupun sebesar biji sawi, dia akan keluar daripada neraka setelah dosanya tamat. Dia masuk ke dalam neraka, cuci dosa dia dengan tempoh yang Allah Ta'ala kehendaki, sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Lepas tu dia akan masuk ke dalam syurga dengan pahala dia yang lebih sedikit daripada dosa yang dia buat. Dia masuk juga ke dalam syurga. Dia masuk dalam syurga selama mana? Selama-lamanya. Bukankah tadi pahala dia sikit? Ya, patutnya dia masuk syurga pendek lagi daripada dia masuk neraka, sebab dia bukan pahala lagi sikit daripada dosa. Tak. Dia masuk syurga, masuk selama-lamanya. Macam mana boleh jadi macam tu, Ustaz? Allah Azza wa Jal Maha rahmat kepada hamba-Nya. Allah bersifat rahmat kepada hamba-Nya yang mukmin dengan pahala yang sikit. Walaupun sikit, tetapi dia masuk syurga selama-lamanya setelah dia diazab.
Dan ada manusia yang Allah Ta'ala ampunkan walaupun dosanya lebih banyak dengan kehendak Allah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi dalam hadisul bitaqah, Allah Ta'ala nak untuk ampunkan dia. Dalam hadis Umar Ubadah bin Samit pun ada diceritakan, mungkin akan ditimbang amalan berat belah jahat, tapi ada amalan-amalan yang menyebabkan dia diampunkan. Allah Ta'ala ampunkan dia, masukkan dia ke dalam syurga terus. Dia akan rasa bersyukur, walaupun dosa aku banyak, tapi Allah Ta'ala ampunkan aku. Kemuliaan yang ada di sisi Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini semua ya adalah hikmah. Bukan untuk Allah Ta'ala tahu atau tidak, kerana Allah Ta'ala maha tahu. Timbangan bukan untuk Allah tahu, seolah-olah macam Allah Ta'ala tak tahu pula lepas timbang. Tidak. Na'udzubillah untuk kita berkata demikian. Tetapi timbangan amal, perhitungan amal di padang mahsyar adalah, perhitungan di padang mahsyar adalah untuk kita merasa keadilan Allah, untuk kita merasa rahmatnya Allah terhadap makhluk. Keadilan dan rahmat. Sama juga bila kita masuk syurga selama-lamanya, kita nampak amalan kita ditimbang. Amalan aku yang ni banyak ni je amalan. Tapi masuk syurga selama-lamanya. Masuk syurga selama-lamanya. Ibadat kita terhad. Dalam dunia ni, kalau kita nak muhasabah balik, dalam dunia ni tuan-tuan, ibadat kita berapa minit dalam sehari? Tidur kita mungkin lagi lama daripada ibadat kita. Solat kita 5 minit, kali 5 25 minit, campur solat sunat setengah jam. Tidur kita 8 jam, hari Ahad lebih lagi. Mungkin 12 jam kita tidur hari Ahad, penatnya pasal. Kita tidur lebih lama daripada kita ibadat. Tapi malu tak kita minta syurga daripada Allah? Kita tak malu. Kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun, Allah Ta'ala itu maha rahmat. Kita minta pada Allah masuk syurga selama-lamanya dengan ibadat yang sangat terhad. Manakan sama. Ini yang disebutkan oleh Syekh Syaraf Al-Qudah dalam kitab dia. Bila membicarakan tentang mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Satu kawasan kecil, cemeti kalau kita lipat-lipat, besar tu punya kawasan dalam syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kerana dalam syurga itu nikmatnya tidak putus-putus. Nikmatnya akan berterusan. Nikmatnya tidak pernah difikirkan oleh akal manusia. Itu yang ke. Hadis ni bagi tahu kat kita tentang konsep penuntut ilmu kena ada semangat. Semangat apa? Semangat untuk tanya benda yang dia tak tahu. Aisyah ni dia keliru. Sebab Nabi SAW kata siapa yang dihisap akan binasa. Sedangkan dalam Al-Quran kata semua orang akan dihisap. Cuma ada hisap yang ringan, ada hisap yang berat. Maka Nabi menjelaskan, hisap yang ringan itu sebenarnya hanyalah pembentangan amal. Tengok secara umum saja. Tidak didetailkan ataupun dalam bahasa yang kita mudah faham, tak dibuat forensik audit lah. Bila dibuat secara forensik, maksudnya satu persatu akan dihitung, satu persatu akan dikira, satu persatu akan diperhitungkan, maka pada masa tu biasanya dia akan binasa, dia akan masuk ke dalam neraka. Tuan-tuan, usah kata Allah Ta'ala nak hisap. Saya ni sekarang ni ketua jabatan dekat UPSI. Hujung semester, kadang-kadang tengah-tengah semester, tiba-tiba bos bagi tahu, okey, ISO, fail ISO perlu disiapkan, perlu disediakan. Kerana apa? Kerana geng-geng auditor nak datang, nak audit file. Nak audit file bukan audit file 10 tahun lepas. Tak, audit file untuk semester semasa. Nak tengok kita punya senarai pelajar ada ke tidak, nak tengok senarai kehadiran cukup ke tidak, nak tengok proforma ataupun rangka kursus ada ke tidak, nak tengok kita buat kuis ke tidak, nak tengok assignment kita betul-betul tanda ke tidak, nak tengok skema kuis ada ke tidak. Tu pun dah pening kepala. Baru audit dalam dunia yang hanya melibatkan satu tugas yang sangat spesifik, file aja. Apatah lagi, cuba kita bayangkan kalau audit itu dibuat daripada awal kehidupan kita sehinggalah ke akhirnya, sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir. Banyak mana agak-agak. Jadi sebab itu tuan-tuan, ia sangat-sangat menakutkan. Hadis yang seperti ini bila kita baca menimbulkan keinsafan. Tindakan kita akan kita kawal, tindakan kita akan kita jaga. Kerana apa? Kerana kita sedar yang kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jal. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah
tentang apa saja yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di antara ciri-ciri penuntut ilmu yang baik seperti Aisyah ialah apabila tak faham sesuatu perkara, boleh tanya. Maksudnya apa? Dalam Islam ni tak ada larangan lah untuk bertanya. Betul? Memang tak ada larangan pun. Tak ada larangan untuk bertanya. Semua orang boleh bertanya. Itu Ustaz, bukankah ayat Quran kata la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum? Jangan kamu bertanya tentang perkara-perkara kalau diberitahu kepada kamu akan menyusahkan kamu. Ya. Ada soalan yang dilarang bertanya. Apa dia? Soalan yang tak ada kaitan dengan kita secara langsung. Soalan yang berbentuk takalluf. Soalan benda-benda gaib yang tak disebut dalam dalil. Ini tak payah tanyalah. Tapi kalau soalan tu benda-benda yang penting, soalan tu benda yang memang berkaitan dengan kita, soalan tu ada amalan padanya, maka soalan itu boleh untuk ditanya. Bahkan mungkin wajib kalau itu berkaitan dengan fardu ain. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha memuji golongan perempuan Ansar, yang mana golongan perempuan Ansar ini suka bertanya dan tak malu bertanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa Ansar, ni'man nisaul Ansar lam yamna'hunna al-haya min ayyatafaqahna dinahun atau fi dinihin, atau kama qala, hadis riwayat Bukhari. Aisyah kata sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, kerana sifat malu mereka sekali-kali tidak pernah menjadikan mereka sifat malu mereka tidak pernah menghalang mereka untuk memahami agama mereka. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang isu-isu yang penting, isu-isu yang mereka nak beramal dengannya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis seperti ini sepatutnya menjadi motivasi kepada kita untuk kita memahami agama ini dengan jelas, untuk kita terus menuntut ilmu supaya kita ditinggikan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana beza orang yang faham dengan orang yang tak faham. Nabi SAW bersabda, Allah ni kalau dia nakkan kebaikan, dia akan berikan kita kefahaman dalam agama. May yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, Allah Ta'ala akan berikan dia faham dalam isu agama. Jadi kefahaman dalam isu agama ni kurnia daripada Allah. Tetapi kurnia itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan mesti ada usaha daripada hamba. Hamba perlu rajin, perlu menganalisa, perlu membaca, perlu bertanya kepada orang yang lebih tahu untuk mendapatkan kepahaman yang benar dan kepahaman yang jitu dalam agama Islam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu kat kita, siapa nak pandai, kena usaha. Siapa nak pandai, kena tanya, kena belajar. Tak padan hanya sekadar makan kismis lepas tu tidur. Makan kismis lepas tu main game, dia takkan jadi pandai. Dia nak pandai, makan makanan yang berkhasiat, kemudian belajar, bertanya, menganalisa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jam pun dah pukul 2. Saya mohon maaf sangat-sangat kerana hari ini saya agak terlewat sikit. Tapi alhamdulillah satu hadis kita habiskan hari ini. Ya, satu hadis kita berjaya habiskan hari ini dan kita ambil manfaat daripadanya. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Telekom Malaysia yang telah orang kata tak jemu-jemulah menjemput saya, dan saya minta maaf betul-betul lah sebab selalu terlupa kan. Jangan jemulah jemput saya. Saya minta maaf, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan. Allah Taala takdirkan begitu. Ya, jadi insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita insya-Allah akan bertemu lagi. Saya berhenti di sini dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.